Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana mengikuti siaran kami menerusi saluran berita RTM dan TV1 serta di dalam talian di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia. Saya Hazel Desmond dan ini BIS Malaysia edisi Isnin 4 Disember 2023. Seperti biasa, setiap Isnin kami bawakan rangkuman ekonomi yang menjadi tumpuan dalam dan luar negara sepanjang minggu lalu menerusi segmen dari meja ekonomi. Kita ikuti laporannya bersama wartawan ekonomi Nurlela Muhammad Noor. Terima kasih rakan penyampai di studio. Saya Nurlela Muhammad Noor dari Meja Ekonomi ingin berkongsi berkenaan beberapa perjalanan ekonomi yang berlaku sepanjang minggu lalu. Pada Rabu 29 November, Kementerian Keuangan menerusi satu kenyataan mengumumkan pendaftaran program E-Madani akan dibuka mulai Isnin 4 Disember ini. E-Madani bakal memanfaatkan 10 juta rakyat Malaysia meliputi golongan B40 dan M40 dengan pemberian kredit e-tunai RM100 secara sekali bayar. Pendaftaran dan tuntutan kredit E-Madani akan dibuka melalui Isnin 4 Disember hingga 20 Februari 2024. Manakala kredit boleh dimanfaatkan sehingga 29 Februari 2024. 10 juta warga negara Malaysia berusia 21 tahun ke atas dan penerima STR atau yang mempunyai pendapatan yang mana pendapatan tahunan tersebut adalah RM100,000 dan ke bawah layak menerima sumbangan kredit e-tunai E-Madani berjumlah RM100 bagi setiap individu. 4 penyedia perkhidmatan e-dompet terlibat dalam program ini termasuk MAE, Settle, Shopee Pay dan Touch and Go e-wallet. Kerajaan telah memperuntukkan RM1 bilion untuk program ini. Sementara itu, alaun bagi pengurus dan penolong pengurus Pusat Ekonomi Digital Negara (PEDI) dinaikkan sebanyak RM500 bermula Januari 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, alaun pengurus dinaikkan dari RM2,000 sebelum ini kepada RM2,500, manakala alaun penolong pengurus dinaikkan kepada RM2,000 berbanding RM1,500 sebelum ini. Beliau mengumumkan ketika berucap merasmikan persidangan PEDI Madani 2023 di Putrajaya. Seterusnya, pada Khamis 30 November, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membentangkan kertas putih cadangan dasar gaji progresif di Dewan Rakyat dalam usaha memastikan pekerja mendapat gaji lebih tinggi seiring peningkatan produktiviti. Kertas putih itu mengandungi 3 mekanisme utama iaitu dilaksanakan secara sukarela, berteraskan insentif dan peruntukan yang disuntik kerajaan dan tanggungjawab pekerja dalam meningkatkan produktiviti. Katanya dasar gaji progresif diperkenal untuk mereformasi struktur gaji pekerja Malaysia dan sebagai pelengkap kepada dasar sedia ada. Ketika mengadakan sidang media, beliau berkata pelaksanaan dasar gaji progresif yang dijalankan secara sukarela mendapat sambutan positif daripada majikan. Saya sendiri majikan loh. Dan kita dah bercakap dengan MEF, kita dah bercakap dengan dewan-dewan industri dan sebagainya. Saya yakin sebenarnya majikan akan menyertai. Isu dia lebih kepada yang Chester tanya tadi. Oleh kerana dia voluntary opt-in and first come first served, jadi satu risiko yang kita perlu tangani ialah oversubscription. Terlalu banyak sangat syarikat ni sebenarnya nak menyertainya, because kalau dalam sektor pekerjaan kan, pasaran bakat sekarang,
isu utama kepada majikan dan syarikat dan perniagaan ialah untuk mendapatkan bakat yang betul-betul matching dengan kehendak mereka. Baik, sekian laporan dari Meja Ekonomi untuk minggu ini. Kita kembali ke studio bersama rakan setugas. Silakan. Nurullah Muhammad Noor, terima kasih. Media tempatan juga turut tertumpu kepada Digital Nasional Berhad DNB pada Jumaat lalu yang mengumumkan 5 pengendali rangkaian mudah alih MNO menandatangani perjanjian langganan saham SSA sekaligus menyertai ekuiti Digital Nasional Berhad DNB. Ini melibatkan Telekom Malaysia Berhad, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile dan YTL. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadil, langkah seterusnya MOA ini akan membantu DNB dalam pelaksanaan perkhidmatan 5G sekaligus dapat mencapai 80% di kawasan berpenduduk sebelum akhir 2023. Setiap MNO akan menyuntik RM233 juta ke dalam DNB yang akan digunakan untuk memenuhi keperluan pembiayaan pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia. Ia juga perlu menyiapkan integrasi dan penyepaduan 7,509 tapak 5G sambil menguruskan rangkaian menurut perjanjian prestasi dan tahap perkhidmatan SLA yang ditandatangani dalam perjanjian akses. Dan tumpuan media juga terarah kepada dasar gaji progresif yang diberitahu bahawa bukan bertujuan untuk menggantikan dasar sedia ada seperti dasar gaji minimum dan Productivity Linked Wages System PLWS. Sebaliknya, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ia bertujuan untuk menambah baik dan menjadi pelengkap kepada dasar sedia ada. Ini kerana dasar gaji progresif memberikan kelainan merangkumi 3 ciri iaitu bersifat sukarela, berteraskan insentif dan terkait dengan produktiviti berbanding dengan dasar sebelum ini. Dan selepas ini kami akan mengupas lanjut isu tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Tetapi sebelum itu kita tinjau terlebih dahulu senarai harga barang keperluan dan bandar terpilih diikuti dengan harga komoditi setakat tengah hari tadi. Dan sebelum itu kita tinjau terlebih dahulu laporan prestasi pasaran PNB Investment bersama pelapor Nur Rehan Munir. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FTMKLCI turun 3.66 mata untuk ditutup rendah kepada 1,452.72. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 500 berbanding 268. Sementara 1,554 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FPMKLCI menyaksikan 11 kaunter untung, 15 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hong Leong Financial Group Berhad naik 12 sen, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan Petronas Dagangan Berhad masing-masing naik 10 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Nestle Malaysia Berhad, Petronas Chemicals Group Berhad dan Tenaga Nasional Berhad masing-masing turun RM5, 15 sen dan 12 sen. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan kukuh. Ringgit naik 0.48% kepada RM5.07 se-euro, 0.24% kepada RM4.66 sedolar Amerika, 0.22% kepada RM3.49 sedolar Singapura, 0.21% kepada RM5.91 sepaun dan 0.19% kepada RM3.18 setiap 100 yen. Laporan disampaikan oleh Nur Rehan Munir, PNB Investment Berhad.
Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Baik, untuk mengupas lanjut tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan bersama saya di talian ketika ini Muhammad Syakil, Haziq Muhammad Zubil, Remiser dari Persatuan Remiser Bumiputera Malaysia. Syakil, mungkin terus saja kongsikan data ekonomi yang memberi impak kepada pasaran minggu ini. Okey, selamat sejahtera dan salam madani, Cik Hazel. Okey, so antara data yang menarik yang kita boleh perhatikan untuk minggu ini adalah pengumuman pada hari Khamis ini, di mana Bank Negara Malaysia berkemungkinan akan mengumumkan berkenaan dengan International Reserve setakat 30 November. Dan kalau kita lihat data yang ada pada tangan kita pada bulan September, data yang ada lebih kurang 110.1 bilion US dollar dan pada bulan Oktober adalah sebanyak 108.5 bilion US dollar. Jadi kalau kita tengok mengikut kadar yang kita nampak setakat ini berlaku penurunan sedikit. Jadi kita nak lihat adakah untuk bulan November punya data yang bakal dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia ini ada memberi sedikit impak kepada pasaran kita, Cik Hazel. Dagangan bursa dijangka tinggi minggu ini dengan beberapa penjajaran semula portfolio. Apa yang perlu kita fahami mengenai situasi ini? Okey, baik Cik Hazel. Okey, so pertama kalau kita lihat kita dah hampir kepada penghujung tahun 2023. Jadi kebanyakan daripada pengurus-pengurus dana besar, kebanyakan daripada mereka nak hampir kepada kita panggil sebagai penutup akaun lah, penutupan akaun untuk tahun 2023. Jadi kebanyakan daripada mereka ni akan menyusun semula portfolio mereka agar mereka dapat menutup akaun mereka dalam keadaan yang cantik. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat ini adalah perkara biasa yang berlaku hampir setiap hujung tahun. Kalau kita melihat kepada sejarah, ia adalah perkara normal. Ataupun kita juga panggil perkara ini biasanya kita panggil sebagai window dressing, yang biasa dibuat oleh para kita panggil sebagai pengurus-pengurus dana, di mana mereka akan menyusun semula portfolio untuk memastikan akhirnya untuk tahun 2023 ini mereka mempunyai satu portfolio yang menarik ataupun mampan ataupun mempunyai aliran yang positif. Jadi ini akan menyebabkan mereka akan mula mengalih ataupun membeli saham-saham yang mempunyai potensi yang lebih tinggi berbanding dengan apa yang mereka ada di tangan setakat ini. Jadi ini serba sedikit berkemungkinan akan menolak ataupun mengukuhkan lagi kita punya kedudukan pasaran saham. Tambahan pula kalau kita lihat pengurus-pengurus dana ini kebanyakannya mereka membeli saham-saham berjajaran besar, especially terutamanya yang kita lihat dalam top 30 dalam indeks IBM KSI kita, Cik Hazel. Baik, itu apa yang perlu kita fahami mengenai pergerakan dagangan bursa sepanjang minggu ini. Kalau dilihat minggu lepas, pada Jumaat lalu, 5 pengendali rangkaian mudah alih MNO memeterai perjanjian langganan saham SSA bagi memegang kepentingan dalam DNB iaitu Digital Nasional Berhad. Dan ini sekaligus mengukuhkan lagi infrastruktur 5G di Malaysia. Bagaimana di kacamata Remiser dan juga pasaran, pengumuman ini bukan sahaja memanfaatkan pengguna komersial tetapi juga perniagaan dan industri. Apa mungkin reaksi pasaran saham susulan pengumuman tersebut?
Okey, baik Cik Ezal. Okey, kalau kita lihat pertama sekali berkenaan dengan pembelian saham. Pertama kita kena faham apabila sesuatu keputusan even kita kalau kita sebagai pelabur pun apabila kita membeli sesuatu saham syarikat, kita umpama menjadi pemilik sebahagian daripada pemilik syarikat. Jadi apa yang dibuat oleh tindakan kerajaan untuk mereka syarikat-syarikat ini, syarikat-syarikat berhad ini membeli saham-saham dalam DNB ini adalah satu perkara yang bagus. Kerana kalau kita lihat ia akan memberi impak yang positif kerana syarikat-syarikat ini contohnya seperti Celcom Digi, dan kita ada Umaxis, Umobile, TM dan sebagainya ini. So mereka akan menjadi sebahagian daripada pemilik kita panggil sebagai DNB ni tadilah. Walaupun mereka ada pegangan lebih kurang dalam 14% setiap dari syarikat mereka ini. Tetapi kalau kita lihat suntikan yang mereka bawa masuk adalah lebih kurang 233 juta untuk setiap MNO ni tadilah. Jadi itu satu angka yang besar, dan kalau kita kalikan dengan 5 buah syarikat, itu satu amount yang amat besar. Dan kalau kita tengok mengikut data yang kita ada setakat bulan Oktober, data untuk 5G adalah lebih kurang 73% capaian, dan target untuk penghujung 2023 adalah sebanyak 80%. Jadi saya jangkakan dengan kemasukan mereka ini sebagai pemegang saham di dalam DNB, ini mengukuhkan lagi DNB, dan kita jangkakan boleh dicapai 80% itu, dan sudah pasti ia akan lebih daripada itu. Dan kalau kita lihat daripada kesan terhadap pasaran, sudah pasti ini adalah kesannya kita akan katakan jangka masa panjang. Kita tak boleh katakan ini jangka masa pendek, sebab bila kita buat satu pelaburan ia memerlukan masa yang panjang, especially terutama dalam isu kes 5G ini tadi, Cik Ezra. Bagaimana ini memanfaatkan pengguna komersial? Pasti dalam tempoh jangka panjang barulah kita boleh menilai dengan lebih lanjut. Apa pula reaksi pasaran saham susulan pengumuman tersebut? Kalau kita nak lihat pergerakannya sepanjang pagi tadi, Syakil, jika ada yang boleh dikongsikan. Okey, setakat yang kalau kita boleh lihat, kita lihat pengumuman ini dibuat pada minggu lepas. Kalau kita lihat pergerakan daripada harga sahamnya ada sedikit pergerakan, tapi tidak begitu signifikan lah. Dan kalau kita tengok kesannya terhadap, pertama kita kena faham juga, kebanyakan daripada industri ataupun syarikat, kita pun telah masuk ke dalam, kita boleh katakan zaman IT dan teknologi. So nak dikatakan capaian internet itu adalah benda yang sangat-sangat penting. Okey, dan kalau kita tak dapat capai internet tu, bagi saya adalah satu masalah lah. Jadi kalau benda ini berlaku, sekiranya apa yang sedang berlaku sekarang kita lihat pembelian saham dalam DNB ini, so bermaksud capaian untuk internet ataupun 5G ini akan lebih melebar dan lebih cepatlah. So bermaksud ia bukan saja menguntungkan kepada pihak kita katakan kepada kita saja, tetapi juga kepada pihak-pihak industri, SME dan sebagainya, sebab kita banyak membuat perniagaan melalui online bisnes dan sebagainya. So of course sudah pasti ia memberi satu impak yang positif kepada industri dan juga kepada kita sebagai rakyat biasa. Dan kalau saya katakan tadi berkenaan dengan keadaan pasaran, berkenaan dengan pasaran saham, kalau kita lihat ada sedikit impak yang positif, tetapi tidak begitu kuat lagi, kerana macam saya katakan ia adalah satu pelaburan jangka masa panjang. Sudah pasti ia memberi kesan yang positif untuk jangka masa panjang, Cik Ezal. Dan Syakil, turut disebut-sebut menjadi tumpuan media sepanjang minggu lalu ialah dasar gaji progresif. Ada reaksi pasaran mengenai kemajuan dasar gaji progresif setakat ini? Okey, kalau kita lihat untuk dasar gaji progresif yang baru diumumkan oleh Menteri Ekonomi kita. So kebiasaannya kalau benda baru ni, kebiasaannya orang akan takutlah. Orang akan takut pertama sebab satu benda kita tidak pasti dengan apa yang berlaku. Tetapi kalau kita lihat apa yang dibuat oleh pihak kerajaan, yang pertama, satu langkah bijak yang mereka buat adalah dengan membuat pilot punya strategi ni lah, mana mereka menguji untuk lebih kurang 1,000 syarikat untuk terlibatlah 1,000 syarikat. Dan seperti yang kita lihat tadi, Ahmad Muhammad, Menteri Ekonomi kita, Saudara Rafizi Ramli juga mengatakan kebanyakan daripada kita panggil sebagai industri-industri atau syarikat, pemilik-pemilik ataupun owner-owner syarikat ini adalah sangat suka dengan perkara ini. Kerana pertama sekali kalau kita lihat ini adalah, kita boleh katakan dari segi bantuan daripada kerajaan yang disalurkan kepada syarikat swasta untuk membantu memberi impak kepada pekerja-pekerja untuk menaikkan gaji mereka sedikit demi sedikit. Dan sudah pasti kita faham dalam keadaan sekarang, dalam keadaan
ekonomi yang sebegini, sudah ianya penting untuk kita nak meningkatkan gaji-gaji para pekerja. Jadi ini satu inisiatif yang saya rasa begitu bagus daripada pihak kerajaan, dan sudah pasti kalau kita lihat pilot plan-nya adalah, kalau kita tengok adalah pada bulan Jun, dan mereka target lebih kurang 1,000 syarikat. Okey, lebih kurang 1,000 syarikat. Jadi permulaan adalah satu langkah yang bagus, sebab kalau kita nak tengok, kita tak tahu berapa the total amount yang akan digunakan, berapakah keperluan daripada ringgit yang diperlukan kalau kita buka kepada all the public. Tetapi dihadkan dulu kepada 1,000 syarikat untuk diuji dan dilihat apa yang kurang, apa yang perlu ditambah baik. So daripada situ kita dapat bina ataupun kita boleh kembangkan lagi kepada lebih banyak syarikat, Cik Hazel. Apa yang pasti diharapkan ramai majikan yang boleh turut serta untuk bersama-sama mengikut dasar gaji progresif ini, kerana kita yakin ia bukan sahaja membantu pekerja untuk mendapatkan pendapatan lebih, dan pada masa sama pasti boleh turut memberi semangat kepada mereka dalam melakukan pekerjaan. Dan Kementerian Ekonomi sendiri telah pun melahirkan tekad untuk menjayakan pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif ini sebelum pelaksanaan penuh bagi seluruh negara pada tahun apabila masanya sudah tiba kelak. Dan dasar gaji progresif yang akan dilaksana pada Jun 2024 ini dijangka memberi manfaat kepada 1.05 juta pekerja dengan andaian pemberian insentif daripada kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit. Baik, itu antara tumpuan media tempatan berkenaan dengan isu-isu sepanjang minggu lalu yang memberi impak kepada pasaran minggu ini. Kita tinggalkan seketika isu tersebut dan kita akan beralih kepada prestasi ringgit. Selepas ini, kita berehat seketika, kembali bersama kami seketika nanti. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Baik, masih lagi bersama BIS Malaysia edisi Isnin, di mana kita melihat kepada tumpuan dan jangkaan ekonomi mingguan. Masih lagi di talian ketika ini bersama saya, Remaiza dari Persatuan Remaiza Bumi Putra Malaysia, untuk kita dapatkan pandangan juga mengenai prestasi mata wang tempatan iaitu ringgit. Syakil, mungkin kalau menyebut mengenai prestasi ringgit setakat ini, apa yang dilihat akan mempengaruhi pergerakan mata wang tempatan minggu ini? Okey, baik Cik Hazel. Jadi kalau kita lihat kedudukan ringgit Malaysia, kita boleh katakan ianya semakin mengukuh. So antara sebab mengapa ia mengukuh, kalau kita lihat apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat yang berkenaan dengan mereka punya kita panggil sebagai Rizab Amerika Syarikat. Kalau kita tengok dekat sini, kadar Rizab Amerika Syarikat dijangkakan tidak akan dinaikkan lagi untuk tahun 2023 ataupun akan dihentikan. Hingga tahun depan pun akan dihentikan. Jadi sekiranya ini berlaku, okey, pertama kita kena faham kadar di Rizab Amerika Syarikat menyebabkan US dollar mengukuh. Jadi apabila Rizab ini dikatakan tidak akan dinaikkan lagi, itu satu kesan yang akan memberi kesan yang positif kepada ringgit Malaysia. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau mereka mengekalkan perkara ini, so jurang
kadar semalaman BNM dan juga kadar result ini akan dapat dikecilkan ataupun dikurangkan. Bermaksud dipanggil sebagai policy rate differential. So policy rate differential lah. So bila adanya policy rate differential ini, apa yang bakal berlaku adalah pelabur-pelabur akan mula melihat kepada negara-negara yang membangun. Kerana rate tu dah tidak begitu jauh, dah hampir. Jadi kita boleh katakan ini akan memberi kesan yang positif kerana pelabur-pelabur akan cuba melihat negara-negara yang membangun, sebagai contoh seperti Malaysia, untuk mula melabur di dalam Malaysia. So sekiranya mereka masuk melabur dalam Malaysia, sudah pastinya mereka akan membeli ringgit Malaysia. Dan apabila mereka membeli ringgit Malaysia, secara amnya kita akan dapat mengukuhkan semula ringgit Malaysia. So dari segi dan kalau kita lihat daripada para penganalisa pun mengatakan bahawa penganalisa daripada MIDF juga mengatakan ringgit bakal bercecah kepada RM4.30 pada penghujung tahun pada penghujung tahun 2023 ni, Cik Hazel. Itu yang akan terus diperhatikan secara lebih dekat mengenai sama adakah boleh mencapai paras yang disebutkan ataupun seperti yang disebutkan oleh MIDF Research itu. Apa pula peluang pasaran yang boleh dimanfaatkan oleh pelabur minggu ini, Syakil? Kalau dilihat, apa antara mungkin sektor ataupun kaunter yang menarik untuk diberi perhatian oleh pelabur saham minggu ini? Okey, baik Cik Hazel. Okey, seperti yang saya maklumkan dalam kita punya tumpuan jangkaan ekonomi yang sebelum ni, saya katakan bulan Oktober dan bulan November ni adalah bulan di mana kebanyakan syarikat mengumumkan keputusan-keputusan kewangan syarikat, suku syarikat mereka masing-masing. Jadi kebanyakan kita boleh mengambil peluang daripada keputusan-keputusan syarikat mereka ini. So kalau nak dikatakan, kalau kita lihat dari segi peluang, ada pelbagai peluang yang kita boleh lihat. Kebanyakan syarikat-syarikat melaporkan, ada banyak syarikat yang melaporkan dari segi keuntungan syarikat mereka meningkat dan sebagainya. Dan sebagai seorang pelabur yang bijak, kita kena mengambil peluang dalam keadaan masa sekarang. Dan juga macam kita share pada awal tadi kita berkata tentang window dressing yang kita nak cuba tengok pada penghujung tahun 2023 ni. So sebagai pelabur, kita kena mengambil peluang dari segi melihat laporan kewangan syarikat, di mana syarikat-syarikat ni telah menambah keuntungan syarikat, dan juga daripada segi window dressing, Cik Hazel. Baik, walau apapun apa jua jenis pelaburan, perlu dipastikan pelaburan yang mereka ceburi itu sah dan tidak terlibat dalam kes penipuan ataupun scam pelaburan yang banyak sekali dilaporkan di media tempatan sejak kebelakangan ini. Baik, itu saja masa yang kita ada. Muhammad Syakil Haziq Muhammad Zubir, Remiser dari Persatuan Remiser Bumi Putra Malaysia, untuk pandangan mengenai tumpuan dan juga jangkaan ekonomi mingguan. Dan Balbis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi Isnin 4 Disember 2023. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, salam Malaysia Madani.